Baiklah, seterusnya fokus negeri di bawah bayu. Suasana sambutan Tahun Baru Cina hujung minggu ini semakin meriah. Dan untuk laporan penuh langsung bersama Rita Alusius Malik di Kota Kinabalu. Rita, silakan. Ya, Atika. Masyarakat diingatkan agar terus mengamalkan langkah berjaga-jaga dengan menggunakan pelitup separuh muka, khususnya apabila berada di kawasan sesak dengan orang ramai. Meskipun kerajaan tidak menetapkan prosedur operasi standard SOP, namun langkah individu untuk mencegah penularan khususnya COVID-19 semasa meraihkan sesuatu perayaan amat diperlukan. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam berkata, masyarakat kini perlu akui bahawa suasana sambutan perayaan tidak boleh lagi sama berbanding tahun-tahun sebelumnya dengan cabaran pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Walau bagaimanapun jelasnya, setiap perayaan masih dibenar diraikan bagi mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan sekaligus mewujudkan keharmonian dan toleransi antara kaum. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan penutupan Karnival Tahun Baharu Cina 2023 di lintasan Desoka, Kota Kinabalu. Karnival diadakan bertujuan memupuk dan mempamerkan kebudayaan Cina sekaligus menjadi daya tarikan kepada pelancong dalam dan luar negeri sekaligus mempromosikan keunikan Malaysia dan Sabah. Saya rasa sangat gembira sebab boleh tengok yang tarian singa sebab ini memang tradisional Cina yang tiap-tiap tahun memang sangat looking forward. After MCO, so saya rasa kali ini lebih banyak orang keluar and celebrate together. Ini mesti baguslah. Semua orang datang sini tengok. Ini meriah lama tidak ada sudah, Pak. Sekarang ada lagi. Semua orang pun happy. Jadi Tahun Baru Cina pun akan meriah lagi lah. Karnival berlangsung 4 hari ini dianjurkan Gabungan Persatuan Cina Sabah FKAS dan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Polis Sabah telah melancarkan kempen Ops Selamat 19 bermula sejak semalam memfokuskan kelancaran pergerakan lalu lintas, menurunkan kadar kemalangan maut sekaligus menurunkan kadar kes pecah rumah di seluruh negeri. Kempen bertemakan Rumah Selamat sampai ke destinasi itu melibatkan 267 pegawai dan anggota polis sepanjang tempoh 10 hari berlangsung. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah dalam kenyataannya di Ibu Negeri memaklumkan kempen turut dibantu agensi seperti Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan LPKP, Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia JKJR, pihak berkuasa tempatan PBT, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Kesihatan dan Jabatan Pertahanan Awam. Tambah Datuk Idris, kempen ini sekaligus memberi keselesaan pengguna jalan raya selain memastikan premis dan kediaman yang ditinggalkan dalam keadaan selamat. Untuk itu, katanya, semua petugas diarah meningkatkan penguatkuasaan operasi berada di lokasi statik serta rondaan lebih kerap. Jelasnya lagi, terdapat 30 lokasi panas kemalangan telah dikenal pasti melibatkan jarak laluan 602 km seluruh negeri. Datuk Idris turut menasihatkan orang ramai agar sentiasa mematuhi peraturan jalan raya, bersabar dan tidak terburu-buru, rehat yang cukup untuk memandu dengan perjalanan yang jauh selain keprihatinan jiran tetangga dalam mengelak jenayah pecah rumah. Beliau turut mengajak orang ramai untuk memaklumkan kepada pihak polis mengenai pergerakan cuti di Balai Polis Berhampiran atau melalui portal laman web PDRM. Pemakluman juga boleh dibuat melalui hotline 999 ataupun mengisi secara dalam talian melalui aplikasi Volunteer Smartphone VSP. Masih mengenai sambutan dan persediaan Tahun Baharu Cina, di Kuala Penyu amatlah sinonim dengan perayaan ini. Bukan sahaja disambut oleh suku kaum Tionghoa, malah turut menjadi amalan tradisi suku kaum Dusun Tatana di daerah berkenaan. Pembantu Menteri Kerja Raya yang juga adun Kuala Penyu, Datuk Limus Juri berkata, sambutan perayaan pelbagai kaum mewujudkan suasana harmoni dengan kepelbagaian dan keunikan sambutan masing-masing. Jelasnya lagi, antara peranan pemimpin di kawasannya adalah bertanggungjawab untuk terus menyuburkan rasa hormat dan kebersamaan dengan sambutan perayaan sekaligus bertemu dan mendengar keperluan dan hasrat penduduk.
supaya pada tahun ini kita dapat merayakan tahun baru Cina dengan begitu baik. Dan oleh kerana pada tahun-tahun yang 2 tahun yang lepas kita tidak dapat merayakan, pada tahun ini kita dapat merayakan, dan harap semua ada rakyat saya di daerah Keluman ini sihat-sihat walafiat. Beliau berkata demikian selepas sesi penyerahan limau Mandarin dan angpau kepada Persatuan Buddha dan penduduk di Kuala Penyu. Datuk Limus turut melawat sekaligus beramah mesra dengan penduduk di Pekan Menumbuk. Beralih pula sambutan di Sandakan. Karnival Tahun Baharu Cina Bandar Litat merupakan antara keutamaan pejabat ahli Parlimen Sandakan ke arah memperkasa aktiviti penjajah di daerah tersebut. Usaha itu penting bagi mendekati golongan penjajah sekaligus membantu mereka menjana sumber pendapatan keluarga. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong She Yi berkata karnival seumpama berupaya membantu kebajikan penjajah kecil agar tidak diabaikan. Vivian turut mencadangkan penganjuran karnival melibatkan pelbagai perayaan dan dalam skala lebih besar sekaligus menjadi identiti dan tarikan pengunjung luar ke daerah berkenaan. Memang banyak kami punya karnival. Kalau untuk raya memang akan ada karnival dia juga. Jadi saya akan beli OC jika saya daripada ofis saya ataupun daripada persatuan-persatuan untuk menjalankan karnival untuk hari raya juga. Tetapi saya mesti ada planning yang baguslah, lebih bagus. Tapi kami untuk ambil konsep di sini. Kenapa kami pilih di Litat adalah sebab parkingnya banyak sebenarnya. Beliau ditemui selepas merasmikan pelancaran pembukaan Karnival Tahun Baharu Cina 2023 di Bandar Litat Batu Empat Sandakan. Dalam majlis tersebut, Vivian bersama-sama Adun Tanjung Papat, Datuk Frankie Fun Ming Fung turut menyempurnakan upacara Bai Jiami yang menurut kepercayaan masyarakat Cina membawa nasib perkongsian rezeki golongan mampu dan kurang berkemampuan. Karnival selama 3 hari ini melibatkan 35 lot gerai penjajah tempatan. Paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Dengan itu, kembali bersama Atika Naim di Angkasa Puri. Silakan. Baik,